Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin iaitulah kitab yang disusun oleh Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala kepada kita. Kita masuk kepada kitab yang keempat. Bagi pelajar yang ada kitab muka surat 560. Kitabu Adabin Naumi Walittija'i wal qu'udi wal majlisi wal jalisi wal ru'ya. Dalam kitab ini mengumpulkan ada yang pertama adab tidur. Yang kedua ittija, berbaring. Bagaimana cara kita nak berbaring. Yang ketiga al-qu'ud, cara duduk. Wal majlis, dalam majlis. Majlis ni duduk juga. Wal jalis, teman ketika duduk macam mana. Yang kelima ar-ru'ya. Ar-ru'ya, adab bermimpi. Nah, jadi kita ada tidur, berbaring, duduk, majlis, teman duduk dan mimpi. Ada enam bab dalam kitab adab kita ni. Baik, kita masuk kepada bab yang ke-127. Para pelajar tengok bab mana-mana kitab ya, Riyadhus Salihin, asalkan dia tu Riyadhus Salihin, tak kiralah cetakan mana pun, tuan-tuan dan puan-puan cari bab. Bab yang ke-127, insya-Allah kita akan jumpa dia punya tempat yang kita nak baca ni. Bab yang ke-127, Babu Adabin Naumi, bab ma yaquluhu 'indan naum. Bab doa dan adab ketika nak tidur. Bila kita nak tidur tu apa yang patut kita buat. Baik para pelajar sekalian, sebelum kita pergi kepada tidur, tuan-tuan dan puan-puan tengok kita punya kitab dulu. Dia panggil kitab Adabin Naum, adab tidur. Apa dia tidur? Kita ni kadang-kadang sebut tidur tu tidur lah. Semua orang tahu tidur tu apa kan. Tapi tidur sendiri tu makna apa? Ini kita yang kena belajar. Apa makna tidur? Dia kata tidur tu satu ghasyah. Kita bila dia lupa, tak ingat apa-apa dah dia kata. Tak ingat apa di atas hati kita dan kita pun tak tahu apa. Kerana itu Nabi SAW sebut rufi'al qalam. Allah Ta'ala angkat qalam, tidak ditulis kesalahan bagi orang yang tidur. Lepas. Tidur ini dua perkara. Yang pertama, an-naum akhul maut. Yang pertama, tidur itu dikira adik-beradik pada mati. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Tengok, lam tamut fi manamiha, orang yang tak mati. Maknanya dia kira tidur itu mati kecil. Tidur ni mati kecil. Dia panggil akhul maut. Sebab bila tidur tak sedap. Kita tahu apa orang buat, apa orang cakap, apa semua tak tahu. Dan satu lagi kategori tidur mati. Tu berat lagi. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha.
Baik. Yang kedua, tadi yang pertama tadi apa? Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha kan. Yang kedua tanda mati, maaf. Tidur ini min ayatillah. Tidur ini termasuk dalam tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla sebagaimana dalam surah Ar-Rum ayat 23. Tanda surah Ar-Rum ayat 23 wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Taala kamu tidur bil-laili wan-nahar, pada malam dan juga pada waktu siang. Yang pentingnya tidur itu salah satu daripada tanda kekuasaan Allah. Sebab kalau Tuhan tak bagi tidur, cayu bak tidur kita. Mari musim Covid ni pula, di antara penyakit yang baru ditidurkan. Na'udzubillah. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala. Kawan-kawan kita kalau nak ditidurkan, habislah. Mereka tu dah berwasiat, mereka tu dah tulis sana sini, yang duduk dalam hospital ICU di video call dengan anak-anak, sebab entah dia sedar, entah tidak lagi. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Baik, para pelajar sekalian, itu dia panggil tidur tu dua. Yang pertama akhul maut, yang kedua tidur min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Baik, para pelajar sekalian, kita bukan nak bincang bab tidur, kita nak bincang tentang adab dan doa ketika nak tidur. Tengok dalam kitab bab yang ke-127, bab adab an-naum ma yaquluhu 'inda an-naum. Bab apa yang kita nak baca, doa-doa yang dibaca ketika nak tidur. Tengok hadis nombor 814. Hadis nombor 814. Anil Bara bin Azib, Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi nama ala shiqqihi al-ayman. Ana akan terjemah baris ikut baris, tidak terjemah semua sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nak tidur, baginda duduk di atas lambung kanan. Rusuk lambung ni bahasa kita lama, kita baru kata rusuk kanan. Dia tidur macam ni. Tidur gini. Thumma qala, kemudian Nabi baca. Ikut semua baca. Bagi jemaah yang tidak ada kitab Riyadhus Salihin, sila buka kitab Perisai Muslim. Perisai Muslim, sama ada di kitab yang bercetak atau dalam handphone, tulis bacaan sebelum tidur. Tulis gitu ya dalam handphone. Bacaan sebelum tidur, bagi yang ada kitab, muka surat 108. 108. Bacaan sebelum tidur. Di antara bacaan dia banyaklah. Baca ayat kursi, baca tu, baca ni dulu. Yang pentingnya kita nak ambil bacaan yang Nabi kita ajar ni. Tengok doa ni muka surat 123 dah. Doa tidur dalam Perisai Muslim ni banyak lagi. Tapi kita ambil yang ni dulu. Ambil yang ada dalam kitab kita ni. Kitab Riyadhus Salihin. Dalam kitab Perisai Muslim, muka surat 123. Selepas daripada baca surah As-Sajadah dan surah Al-Mulk. Baik, para pelajar sekalian, ikut baca. Kita baca sama-sama. Sambil kita belajar hadis, kita ijazahkan bacaan. Nabi baca, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Hadal hadis rawahu al-Bukhari bihadzal lafz fi kitab al-adab min sahihihi.
Ini kata Imam Nawawi. Maksud dia apa? Nabi kita baca doa ni, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Apabila Nabi kita berbaring, dia tidur di atas sisi kanan, maknanya rusuk dia, lambung kanan tu. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan dirimu kepadamu. Diriku kepadamu. Kita nak buat apa lagi? Kita dah tidur lepas ni, tak tahu apa orang buat. Kan? Tamu-tamu kalau tidur mati pula. Orang angkat selam dalam air pun tak sedar lagi dia. Satu, mana bacaan kita ada berapa? Tuan-tuan tanda, kalau nak ingat senang tanda. Satu, aslamtu nafsi ilaik. Yang kedua, wa wajjahtu wajhi ilaik. Aku hadapkan wajahku kepadamu. Dua. Yang ketiga, wa fawwadtu amri ilaik. Aku serahkan segala urusanku kepadamu, ya Allah. Yang keempat, wa alja'tu zahri ilaik, dan aku sandarkan diriku kepadamu, raghbatan wa rahbatan ilaik. Semua itu aku lakukan kerana kecintaan dan ketakutanku kepadamu. Mana kita buat ni kerana kita mengharapkan rahmat, kita takut daripada azab Allah. La manja wa la manja minka illa ilaik. Tiada tempat perlindungan dan tiada pula tempat menyelamatkan diri selain kepadamu, ya Allah. Nak lari daripada Allah tak mungkin. Amantu bi kitabika alladhi anzalta. Aku beriman kepada kitab yang telah engkau turunkan, iaitu Al-Quran khususnya. Wa nabiyyika alladhi arsalta, dan kepada nabi yang engkau utuskan, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok dalam syarah hadis ni, dalam ta'liq ulasan, dia kata apa? Ini penting ni para pelajar biar kita faham. Kamu hendaklah menghafaz doa ini dan membacanya saat kamu berbaring di atas katil, serta menjadikan doa ini sebagai akhir pembicaraan kamu pada malam itu, sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagai bukti kamu dalam mengikuti sunnah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah beberapa adab ketika hendak tidur. Di antara hikmah dan kasih sayang Allah dalam perbuatan ini adalah bahawa engkau hampir tidak mendapati seluruh perbuatan manusia melainkan di dalamnya terdapat zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Semua keadaan kita, pergerakan kita ada zikir. Nak tidur ada zikir, nak bangun ada zikir, nak pakai pakaian ada zikir. Apa saja kita hidup atas dunia ini, kan, ketika makan ada zikir, ketika minum, bahkan ketika duduk dengan isteri pun berzikir. Maknanya dalam setiap perbuatan kita terdapat zikir. Hal ini diajarkan agar manusia tidak lalai untuk berzikir. Di samping berzikir dalam hati, seorang Muslim pun sentiasa berzikir dengan lisannya. Kata Alhamdulillah, para pelajar sekalian, kita diajar oleh Nabi SAW sentiasa mengingati Allah Azza wa Jalla. Baik, dalam hadis ini ada cerita. Apa dia cerita dia? Para pelajar sekalian, kita tengok. Ini dalam bab bacaan sangat penting. Sebab apa? Seorang hamba mesti terikat ataupun mengikat dirinya dengan mengingati Allah Azza wa Jalla dalam semua keadaan. Apa saja keadaan kita, kita kena sentiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang satu. Yang kedua, al-iqrar wal iman. Kita kena yakin, kena percaya, beriman dengan apa yang telah diutuskan oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini, bila kita nak tidur, para pelajar sekalian, bila kita nak tidur, kita serahkan urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tak mampu dah kita ni. Kita tidur dah ni. Bila tidur tak sedar apa. Orang mari
Mari nak konsep apa pun, nak ambil kita angkat campur keluar pun boleh. Kita serah urusan kita kepada Allah. Cuma tengok hadis yang kedua ni ada kaitan yang pertama tadi. Hadis nombor 815. Tengok nombor 815. Wa anhu qala wa anil Bara' lagi. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah." Apabila kamu nak tidur, hendaklah kamu berwuduk dahulu. Ini. Para pelajar, bila kita nak tidur, ambil wuduk dulu. Wuduk akali salat, maknanya wuduk yang sempurna, macam kita nak solat. Jangan main cincai-cincai, kata orang. Ada juga jemaah tanya, Ustaz, kalau saya ambil wuduk basuh sekali-sekali je boleh ke tak boleh? Jawabnya boleh. Boleh je basuh sekali pun. Tetapi yang afdalnya, yang terbaiknya, wudu'u kalis salah, maknanya kena sempurnakan wuduk. Basuh 3 kali. Hatta kalau seorang tu baru selesai melakukan jima, persetubuhan dengan isterinya, bila nak tidur, kena pergi basuh anggota dia, alat dia, dan berwuduk juga. Illa al-mar'ah al-haid. Wanita yang dalam haid, nifas, tidak disunatkan berwuduk. Sebab wuduk itu tidak mengangkatkan hadas dia, tidak mengurangkan hadas. Baik, tadi dia hadas besar, junub. Kenapa suruh ambil wuduk? Orang hadas besar bila berwuduk, sekurang-kurangnya kita kurangkan sikit hadas dia tu. Itu hikmah kenapa berbeza di antara junub dengan haid. Orang haid tidak disunatkan berwuduk untuk nak tidur, tetapi bagi orang yang junub disunatkan. Nak mengurangkan dia punya junub janabah dia tu. Baiklah. Selesai ambil wuduk, thumma taji' ala shiqqikal ayman. Kamu Nabi kata sallallahu alaihi wasallam ajar supaya kita duduk di sebelah kanan, tidur belah kanan itu, mengiring belah kanan. Wa qul, Nabi kita ajar baca doa ni. Baca doa ni. Dan Nabi kita sebut waj'alhunna akhira ma taqul. Macam dalam syarah dia kata, kamu jadikan bacaan ini sebagai bacaan yang terakhir perkataan sebelum tidur. Biarlah kita tidur dengan bacaan ini, kita tidur dengan kita serahkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau mati pun puas hati dah tuan-tuan, sebab kita serahkan diri kepada Allah. Allah Ta'ala tidak akan hampakan harapan hambanya yang telah iltija, yang telah bergantung dengannya. Allahu Akbar. Baik, di sini ada sedikit waqafat. Waqafat ni ada sedikit perbincangan. Bahasa Arab dipanggil waqfah, maknanya berhenti seketika, sekejap, break, pause itu. Yang pertama, dalam dua hadis ni, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tak bawa kepada kita yang lain-lain tu. Kenapa? Yang lain-lain tu kenapa dia tak bawa? Selepas pada ni kita tengok nanti insya-Allah. Cuma kita nak bagi tahu di sini, yang pertama kita kena bersuci sebelum tidur, berwuduk dulu. Untuk apa? Kita nak bersihkan jiwa kita, nak bersihkan taharah kita, biar ada taharah. Kalau kita mati pun kita mati alal fitrah. Ada juga orang tanya, Ustaz, kita ni mazhab Syafi'i. Menarik ni soalan ni. Kita kan mazhab Syafi'i. Sudah ambil wuduk, mari nak tidur, cik madam ada sebelah, sentuh selalu. Takkanlah dia kain selimut lain, kita selimut lain. Jangan sentuh, batal wuduk lah. Nak macam mana? Kita kata tidak menjadi masalah, sentuhlah. Sentuhlah, duduklah dekatnya sedekat mungkin, tidak menjadi masalah. Sebab wuduk itu sudah kita ambil, dia panggil wuduk al-naum, bukan wuduk lis-salah. Yang mazhab Syafi'i itu wuduk lis-salah tu tak boleh lah. Dah kita nak tidur, kita dah ambil wuduk, maknanya kita tidur di atas taharah. Yang batal tadi itu dengan sebab sentuhan, itu dalam masalah lain. Ni ada orang kata, buat apa ambil wuduk? Dia kata waktu saya muda tu saya ambil wuduk. Bila dah tua ni, dah ada isteri, saya tak wuduk lagi sebab mesti batal punya. Kalau tidur jauh-jauh tu ada masalah. Mungkin pergi jawab qadi lah jawab dia. Ni lah. Jangan takut tuan-tuan, teruskan berwuduk. Baik, bila sampai wuduk kita pun tidur.
Dalam hadis ini, hadis Al-Bara ini radhiyallahu anhu, para ulama mengatakan al-alfazul azkar, lafaz zikir tauqifiyah. Dengar bahasa ni. Lafaz zikir tauqifi, maknanya kalau zikir yang Nabi ajar, jangan diubah. Sebab dia mengandungi makna yang tersendiri, dia mengandungi hikmah yang kita tak tahu. Nabi SAW, Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia jawami'ul kalim. Apa Nabi ada? Jawami'ul kalim, makna cakap pendek, makna dia mendalam. Itu makna jawami'ul kalim. Baik. Mana dalil yang ulama hadis kata zikir yang Nabi ajar ni tauqifi? Mana dalil? Dalilnya setelah Nabi ajar kepada Al-Bara bin Azib, Nabi suruh dia ulang balik. Suruh dia ulang balik. Ini pentingnya bila kita talaqi, kita belajar, kalau kita duduk depan guru, kita kena baca semula biar guru dengar. Ustaz atau ustazah kita dengar, bacaan tu betul, kita amalkan. Apabila Al-Bara radhiyallahu anhu mengulang balik bacaan, dia pergi tukar yang terakhir sekali. Nabi ajar wa nabiyyikal ladzi arsalta. Al-Bara pergi tukar wa bi rasulikal ladzi arsalta. Tengok, Al-Bara tukar sepatah kalimah je, bukan banyak pun. Sikit je dia ditukar. Daripada apa? Daripada wa nabiyyika kepada wa rasulik. Wa bi rasulikal ladzi arsalta. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Dia bertukar kepada wa bi rasulikal ladzi arsalta. Dalam naskah kita ni tak ada wa bi nabiyyika. Tapi dalam perisah Muslim ada wa bi nabiyyika arsalta. Jadi kita rasanya ni lebih jelas sebab wa bi nabiyyika wa bi rasulika. Wa bi kitabika wa bi nabiyyika. Bila Al-Bara tukar, Nabi ajar apa tadi? Wa bi nabiyyika allazi arsalta. Al-Bara kata wa bi rasulika. Nabi kata la. Nabi kata apa? La wa bi nabiyyika allazi arsalta. Nabi undur balik, minta Al-Bara supaya jangan ditukar perkataan Rasul dengan Nabi. Kalau kita kira Rasul dengan Nabi, Nabi juga Rasul. Tapi kenapa Nabi kata la? Maka di sini diistimbak oleh para ulama hadis mengatakan lafaz doa yang Nabi ajar itu tauqif, lafaz zikir itu tauqif, maknanya yang Nabi sebut kita jangan tukar. Habis kalau kita nak doa sendiri, itu tak ada apa, kita nak cakap apa pun cakap ajalah. Contohnya saya nak minta selamat dunia, nak minta selamat di akhirat, nak minta sehat, kita boleh minta. Tapi yang kita baca doa Nabi ini zikir khas, maka zikir itu kita terikat dengan bacaan. Alhamdulillah, rasanya para pelajar boleh faham masalah zikir tauqifi yang disebut oleh para ulama. Baik. Tamatlah kita satu lagi ulama hadis dan juga ulama kesihatan. Kalau bahasa kita ini panggil ulama KKM. Juga mengatakan kelebihan kita tidur di sebelah kanan. Sebab dia tidak ada tekanan ke atas qalb. Qalb mana jantung kita tu. Biasa jantung duduk alik kiri kan. Jantung kita duduk pom sini. Jadi bila kita tidur belah kanan ni, kita tidak tekan dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ini dia panggil al-i'jazul ilmi, penemuan sains di dalam hadis. Nabi tak belajar sains. Sekolah rendah sains pun dia tak masuk. Tapi cara tidur dia, Masya Allah, tengok. Pengkaji saintis Muslim sangat kagum tengok apa yang Nabi kita buat, semuanya bertepatan dengan penemuan sains di zaman kita dan juga zaman bila-bila. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Baik para pelajar sekalian, saya tak nak panjang-panjang sebab banyak lagi yang kita nak baca ni. Jelaslah kita hadis yang ketiga dalam kitab kita ni. Tengok hadis nombor 816. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 11 rak'atan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam solat malam dia sebanyak 11 rakaat. Itu je. Daripada malam ni sampai ke subuh, sampai ke tahajud dia, sampai ke witir dia 11 rakaat.
فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين. Bila azan subuh dah masuk waktu subuh dah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tidur. Ittija' mana dia tidur sekejap. Orang panggil lena sekejap, ambil rehat. Sebab apa ambil rehat? Maaf. Sebelum tidur lagi. Fa iza tala'al fajru shalla rak'ataini khafifataini. Apabila terbit fajar, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salat sunat qabliyah subuh ataupun salat sunat fajar rak'ataini, 2 rakaat yang tidak panjang bacaan. Itu dia panggil khafifataini, yang ringan, maknanya bacaan dia pun pendek je. Al-Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun, Al-Fatihah, qul huwallahu ahad, ataupun ada ayat lain yang disebut dalam bacaan ini, insya-Allah. Baik. Thumma taja'a ala shiqhil ayman. Kemudian Nabi kita berehat tidur hatta yaji al-muazzin fayu'zinahu. Sehinggalah Bilal datang bagi tahu ini Rasulullah, orang dah kumpul tu, orang dah ramai tu. Baru Nabi kita bangun pergi solat subuh bersama dengan jama'atil muslimin. Hadis ini muttafaqun alaih. Baik. Hadis ini menunjukkan kepada apa para pelajar sekalian? Hadis ini mengajar kepada kita. Hadis ini sahih, muttafaqun alaih, rawahul Bukhari dan Muslim. Hadis ini bilangan solat malam Nabi 11 rakaat ya. Kalau kita boleh maintain 11 rakaat, alhamdulillah. Kalau tak boleh, jangan kurang daripada 2 rakaat selepas ba'diyah Isya, 3 rakaat witir, 5 rakaat jangan kurang. Insya-Allah mudah-mudahan kita ada aset, ada bekalan untuk kembali ke bertemu Allah Azza wa Jalla. Baik. Yang kedua, salat sunat fajar. Ini salat sunat yang tidak ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta fis safari, dalam musafir. Pahala dia pula besar. Dalam sebut dalam hadis, rak'atayil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat aja salat sunat fajar itu lebih baik daripada kita memiliki dunia dan isi kandungannya. Allahu akbar. Lebih baik daripada kita memiliki dunia dan isi kandungannya. Masya-Allah. Hebat kita punya kelebihannya. Kemudian bagi orang yang sudah tahajud malam penat, eloklah dia ittija'. Maknanya ittija' tu menyengging sekejap. Menyengging, ambil rehat seketika sebelum solat subuh. Tapi kalau kita jenis tidur mati ni jangan disengging. Sengging bangun pukul 9 pagi, jawab dia. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidur mata je tapi hati tak tidur. Nabi kata tanamu aina ya, mata aku tidur tapi hati tak tidur. Pasal tu Nabi dia bangun dia tak ambil wudu. Dia tak tidur. Kita kalau tidur kena batal wudu. Jadi kalau kita rasa ginilah, kalau kita penat sangat kita rehat seketika. Jangan tidur menjak sandar kat tiang masjid ke, berehat seketika, ambil sunnah ini. Baiklah para pelajar sekalian, itu hadis yang menunjukkan kepada cara tidur. Ittaja'a maknanya Nabi kita tidur di atas ni, apa dia, lambung kanan, rusuk kanan. Itu ya tajuk dia, naknya rusuk kanan, bukan nak solat aja. Dalam tajuk lain tu. Baik, kita pergi lagi kepada hadis yang berikut. Hadis 817, wa an Huzaifah radhiyallahu anhu qala, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده. الله أكبر. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia tidur malam, wada'a yadahu, dia Nabi kita letak tangan dia ni, tapak tangan ni duduk di bawah pipi kanan. Tidur begini, duduk atas tapak tangan. Pernah tak kita buat? Kalau tak pernah, kena buatlah. Weh ustaz, abu anak saya tak lena tidur atas tangan, kena tidur atas tilam yang empuk. Kita cubalah. Nanti kejap lagi tidur atas tangan pun tidak, tidur atas bantal pun tidak, awak tidur atas tanah je nanti. Allahu Akbar. Buat persiapan awal-awal.
Tidur ni. Nabi kita letak mana? Tangan tapak kanan dia di bawah pipi kanan. Summa yaqul, kemudian Nabi kita pun baca. Dengar ni. Ini bacaan sebelum tidur. Bacaan sebelum tidur ikut semua. Allahumma bismika amutu wa ahya. Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu amut. Nah, kita belajar dari mukadimah tadi, maut sini bukan nama mati. Jangan terjemah ya Allah dengan namamu aku mati, bukan mati lagi. Dengan namamu ya Allah aku tidur. Wa ahya, dan aku jaga, mana aku hidup balik, aku sedar balik nanti dengan namamu ya Allah. Allahu akbar. Bahagia kalau kita boleh amal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Wa idza istayqaza, dengar ni. Apabila baginda sedar dari tidur, dia pun baca doa bangun tidur. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi amatana, alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami semula. Maknanya menyedarkan kami. Ba'dama amatana, setelah kita tidur, kita mati sekejap, wa ilaihin nusyur, ingat baik, dan kepada Allah kita akan kembali. Kita kepada Allah kita akan kembali. Hadis ini rawahul Bukhari. Para pelajar sekalian, inilah yang disebut oleh para ulama hadis, kata-kata Nabi sangat mendalam. Bangun tidur, Nabi peringatkan wa ilaihin nusyur, kamu akan kembali kepada Allah. Jangan duduk buat benda tak tu kalu. Kata jangan duduk buat kongsi qadar. Jangan duduk buat benda tak tu pasal hari ni, dalam sepanjang hidupmu hari ni, sebab mu akan kembali kepada Allah. Bila kita baca dengan menghayati bacaan sepanjang hari, kita tak akan buat maksiat sebab kita tahu kita akan kembali kepada Allah. Masya-Allah. Jelas kepada kita para pelajar sekalian. Baik. Bagaimana pula cara tidur yang dilarang? Dengar ni, cara tidur, bentuk tidur yang dilarang. Hadis 818, hadis 818, wa an Ya'ish bin Tighfah. Payah sikit. Wa an Ya'ish bin Tighfah al-Ghifari radhiyallahu anhu qala abi bainama ana muttaji'un fil masjid ala batni idza rajulun yuharrikuni bi rijlihi, masyaallah, faqala hadhihi daj'atun yubghiduha Allah, qala fanazartu fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Kata Tighfah Al-Ghifari, dia kata ayah dia berkata, dia dengar riwayat daripada ayah dia sendiri menceritakan. Ayah dia kata, pada satu hari sedang aku tidur di masjid. Tidur bagaimana? Ala batni, tidur meniarap, tidur atas perut. Dengar ni tuan-tuan, larangan tidur atas perut ni. Tidur meniarap, tidur gitu. Tidur atas perut. Bahasa Arab kata tidur atas perut, bahasa Melayu kata tidur meniarap. Nerak, kata tidur nerak. Tiba-tiba seorang laki-laki menggerakkan aku dengan kaki dia. Kaki dia duduk kuih-kuih aku. Bangun. Faqala, dan dia berkata, hadhihi daj'atun yubghiduha Allah. Saudara, tidur macam ni, tidur meniarap ini, iaitulah tidur yang dimurkai, dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Terkejut kawan ni. Aku pun lihat, bangun, tengok, Masya Allah. Orang yang menegur aku itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh bayangkan apa jadi dengan Abu Ya'ish ni. Saya rasa dia melompat, bangun dah. Ya Rasulullah, minta maaf. Saya tak tahu tadi. Salah tidur meniarap ini. Allahu Akbar. Wa fi riwayatin, dengan ni tuan-tuan,
Ini dipanggil illah. Kenapa Nabi larang tidur macam ni? Yang pertama, Nabi kata tidur meniara ini dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Satu. Yang kedua, hadhihi daj'atun daj'atu ahli nar. Riwayat yang kedua mengatakan ini cara tidur ahli neraka. Na'udzubillah. Tidur apa ni? Tidur ahli neraka. Ahli neraka tidur meniara. Na'udzubillah. Maka para jemaah sekalian, jangan kita tidur secara itu. Sebahagian ulama mengatakan larang ini makruh, tidak baik. Ada ulama mengatakan tahrimun naum alal batin, haram tidur atasnya. Tapi kalau kita tidur sekejap, nak betul belakang, suruh anak pijak atas belakang sekejap, boleh lah. Tapi kalau nak tidur begitu, dilarang. Jangan kata, ustaz saya dah tidur daripada budak lagi ni, tak ada masalah apa-apa. Kita kata beginilah, setiap benda yang sunnah Nabi, hadis itu sahih, tuan-tuan dan puan-puan, usahlah duduk mencari-cari alasan, mulai malam ni tidur je atas kanan. Eloknya kalau kita nak pasang katil dalam bilik tidur, kita kena cari arah kiblat yang kita boleh tidur macam duduk dalam lubang kubur. Mengarah kiblat. Jadi kita letak bagaimana kepala katil tu? Ini kiblat kan? Katil kita kena duduk belah ni. Supaya bila kita tidur gini, muka kita betul-betul duduk dalam macam duduk dalam lubang lahat dalam kubur. Itu yang terbaik. Allahu akbar. Tidur meniara dilarang. Masya Allah. Tidur ini tidur dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla ataupun tidur ahli neraka. Baik, kita pergi kepada hadis yang terakhir dalam bab ini insya-Allah. Hadis 819, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man qa'ada maq'adan lam yazkurillah ta'ala fihi kanat alaihi minallahi ta'ala tiratun. Dengar ni. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang duduk dalam satu majlis dan dia tidak berzikir menyebut nama Allah dalam duduknya itu, maka baginya kekurangan pada hari kiamat esok. Mana hari esok kita akan malu pada Allah Taala. Aku bagi masa mu lara lalai gitu saja, jangan. Wa man ittaja'a madja'an la yazkurullaha ta'ala fi kanat alaihi minallahi tiratun. Dan sesiapa yang berbaring dengan tidak disebut nama Allah, tidur pakai tidur keroh gitu ya, kata orang tidur keroh, maka baginya kekurangan daripada Allah Azza wa Jalla, artinya dia tidak mendapat rahmat daripada Allah. Masya Allah. Jadi kita sangat-sangat rugi para jemaah sekalian apabila kita melakukan perbuatan yang tersebut. Baik, itu je dalam bab tidur Imam Nawawi bawa kepada kita berapa hadis? 6 hadis. Hadis tentang cara tidur, tidur yang dilarang dan tidur yang sunnahnya. Dan Nabi SAW ada satu lagi hadis, tapi hadisnya akan datang. Nabi kita SAW benarkan kita tidur mustalqiyan, tidur, orang panggil tidur atas tengkuk, tidur telentang. Tidur telentang tak apa, dengan syarat jangan nampak aurat. Tidur meniarap dilarang. Tidur sunnah mengiring kanan. Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, sebenarnya kita nak berhenti setakat ni je, tapi macam jemaah kita ni kurang puas hati sebab dia kata kita dengar banyak lagi ada tidur, kenapa tak bagi tahu. Maka saya rujuk kepada kitab ni, kitab Perisai Muslim, untuk tuan-tuan rujuk. Kalau yang ada kitab, buka je kitab. Bacaan sebelum tidur, dengar ni, saya baca cepat-cepat ya. Tuan-tuan tandalah ataupun buka kitab Perisai Muslim, senang. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak tidur di tempat tidurnya pada waktu malam, baginda menyatukan kedua-dua tapak tangannya dan meniup kedua-duanya lalu membaca. Nabi kita buat gini tangan, dia tiup. Kemudian dia baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Selesai 3 ni, baginda sapu semua tubuh dia setakat mana yang sampai tangan dia ni, sapu belaka.
Itu dia panggil ilmu pagar diri. Jangan pagar dengan kain hitam, dengan apa, jarak itu, karut lah kata. Pagar dengan bacaan-bacaan ruqyah, kita sendiri yang ruqyahkan kita. Jadi Nabi kita ulang 3 kali. Bagaimana cara? Buat tangan gini, kita bertiup tangan. Kemudian kita baca 3 qul, sapu semua sekali di mana tempat yang sampai. Tak payah pula suruh orang lain, isteri tolong sapu belakang. Lah, kita buat tangan kita setakat mana kita boleh. 3 kali ulang. 1. Yang kedua, nak tidur juga kita baca ayatul kursi untuk menjadi pengawal daripada diganggu oleh jin dan syaitan. Juga baca Amanar Rasul sampai habis. Kalau kita kemudian kita juga boleh baca apa? Baca doa yang kita baca tadi. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bi ibadakas salihin. Satu. Ataupun kita baca doa ni, Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha laka mamataha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha Allahumma as'aluka al-afiyah. Ini bacaan. Kita juga boleh baca Allahumma qini azabaka yauma tab'asu ibadak. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Kemudian jangan lupa baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Ini dia panggil zikir Fatimah ni. Zikir Fatimah yang maksur. Kemudian kita baca doa, banyak lagi doa dalam ni, tuan-tuan boleh ambil lah. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azim, rabbana wa rabba kulli syai', faliqal habbi wan nawa, munzilat tawrata wal injil wal furqan, a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhizun bi nasiyatihi, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai', wa antal akhiru falaysa ba'daka syai', wa antal zahiru falaysa fawqaka syai', wa antal batinu falaysa dunaka syai', iqdi 'anna ad-dayna wa aghnina minal faqr. Ini kita baca lagi. Kita boleh baca lagi alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Bacaan seterusnya, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa ant a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Kalau kita juga diminta baca surah As-Sajadah dan surah Al-Mulk. Sudah. Mulk baca dah, Sajadah tak baca lagi. Kemudian kita baca doa yang kita belajar malam ni. Apa dia doa? Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta. Jadi mestilah para jemaah kata panjang ustaz, leno tak ada ke mana ni. Baik, kalau takut panjang kita ambil yang simple je. Kita ambil yang pendek. Baca ayatul kursi, baca 3 qul, bismika amutu wa ahya. Kemudian jangan lupa baca 3 tadi, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar tadi. Kemudian kita baca doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir yang kita belajar dalam kitab Riyadhus Shalihin pada kali ini. Mudah-mudahan kita mati di atas landasan fitrah. Dan jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan berwudu sebelum tidur. Alhamdulillah, tamat lu setakat tu. Tuan-tuan tengok dalam kitab kita ni Perisai Muslim, bacaan-bacaan tu boleh pilih lah mana-mana yang pendek yang menjadi kebiasaan, jangan tak baca. Baik, tamatlah kita, insya-Allah kita akan sambung lagi bab 128 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.